Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian pengenalan kepada ilmu al-fiqh al-islami. Insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada siri yang ketiga pada hari ini, masih lagi membincangkan tentang al-ibadat dan juga al-muamalat. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perbezaan maksud iaitu al-ibadat dan juga al-muamalat. Bagaimana? Al-ibadat, maksud yang pertama adalah tak lain tak bukan adalah taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk mencari pahala di akhirat nanti. Sebab itu datang kaedah al-aslu fil ibadat at-tawaqquf. Asal pada ibadat ni tawaqquf. Tawaqquf ni apa? Terhenti kepada apa yang Quran suruh, apa yang hadis suruh. Selain daripada itu tak boleh nak tambah-tambah. Melainkan apabila sabit dalil ke atas pensyariatan sesuatu perkara mengenai ibadat, maka barulah disyariatkan. Kalau tak disebut, tak boleh buat. Dia agak ketat sikit lah berbanding dengan muamalat. Muamalat ni kita kena tahu maksud utama dia adalah tahqiq maslahah dunyawiyah, untuk merealisasikan kemaslahatan duniawi. Jadi muamalat ini tak dapat tidak, dia berkait rapat antara hubungan satu hamba dengan hamba yang lain, satu manusia dengan manusia yang lain. Sebab itu dia, kita katakan ia adalah maslahat dunyawiyah. Maslahat dunyawiyah. Datang kaedah al-fiqhiyah menyatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal pada muamalat ni adalah al-ibahah, melainkan ada dalil menunjukkan benda tersebut haram, maka haram. Okey. Jadi asal pada ibadat sama ada tawaqquf ataupun ta'abbud. Beribadat kepada Allah tanpa melihat kepada maqasid dan juga ma'ani. Ada berbeza dengan muamalat, dia perlu kepada teori pengamatan pada makna dan juga maqasid dan juga hukum. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di papan putih. Okey, asas utama dalam ibadat, al-aslu fil ibadat, apa dia? Al-aslu fil ibadat, apa dia? Sama ada, ini kaedah fiqhiyah, tawaqquf, at-tawaqqufu ataupun al-hurmatu ataupun apa? Al-man'u. Nampak? Asal pada ibadat ini adalah, yang perlu kita tahu, dia adalah tawaqquf. Apa yang syariat datang, kena, itu yang perlu buat. Yang syariat tak datang, jangan pandai-pandai. Begitu juga dalam al-aslu fil ibadah adalah haram, melainkan apa yang syariat membenarkan. Sama maknanya. Okey. Jadi di sini apa maksudnya? Tak boleh kita pandai-pandai, kita semangat nak sembahyang subuh 3 rakaat 4 rakaat nak tambah, tak boleh.
Okey, nak puasa sampai daripada subuh sampai isyak, tak boleh. Maghrib habis. Okey, dia tak dikira ibadat. Ibadat ini apa yang datang daripada nas Al-Quran dan juga hadis. Okey. Sebab al-maqsud ataupun maqasid yang utama dalam bab ibadat apa dia? Untuk at-taqarrub ila Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga untuk apa tu? Untuk ta'abbud, beribadat kepada Allah. Untuk apa? Untuk al-thawab, mendapat reward, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Cuma kita kena faham. Contoh baca Yasin malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Itu pada bab ibadat. Nabi tak buat, tak suruh. Jadi itu tak termasuk dalam ni. Sebab apa tak termasuk? Kerana Yasin itu adalah Al-Quran. Yasin tu Al-Quran. Okey, nak baca bila pun boleh. Cuma kita menyatakan malam Jumaat disunatkan baca Yasin. Disunatkan tu tak betul. Disunatkan tu tak betul. Yang betulnya kita buat ibadat sama-sama kita baca Yasin. Tapi kita tak menganggap perkara tersebut adalah satu sunnah. Okey. Kemudian al-aslu fil muamalat. Asal pada muamalat ni apa dia? Al-ibahah. Al-ibahah harus melainkan apa yang Quran, hadis datang menyatakan perkara itu haram, maka itu adalah haram. Kalau tak, hukumnya halal. Harus. Okey. Sebab apa? Maksud utama, maqasid utama dalam bab muamalat adalah untuk apa? Tahqiq, merealisasikan. Tahqiq. Merealisasikan apa? Maslahat, keperluan. Keperluan apa? Al-maslahah ad-dunyawiyah. Untuk merealisasikan keperluan manusia di kehidupan dunia. Okey? Apa-apa pun muamalat harus. Melainkan apa yang Quran kata, hadis kata haram. Contohnya seperti bab pengkhianatan, penipuan, maka haram, maka dia akan jadi haram. Sebab itu dalam bab ibadat ini kita tak lihat kepada apa? Tidak melihat kepada ma'ani, makna, dan juga kepada maqasid, hikmah dan sebagainya. Apa yang Quran suruh, hadis suruh, kita buat. Tapi dalam bab muamalat kita perlu lihat kepada apa? Kepada hukum. Perlu lihat kepada apa? Kepada makna, ma'ani. Perlu lihat kepada apa? Kepada maqasid, maksud daripada muamalat. Adakah ada unsur penipuan, riba, rasuah dan sebagainya. Okey. Tujuan al-aslu fil ibadat at-tawaqquf supaya apa? Supaya tak nak manusia ni berlebih-lebih, al-ghulu, berlebih-lebih dalam ibadat. Puasa subuh sampai maghrib, dia nak puasa awal pukul 4 sampai isyak, sampai tengah malam. Itu syariat tak suruh, Islam tak suruh. Okey? Dia semangat nak baca Quran, dalam toilet pun nak baca Quran juga, buang air pun nak baca Quran juga. Jadi itu ghulu, tak boleh. Ibadat ini asalnya tawakuf, selagi mana tidak ada dalil yang mengharuskannya. Okey. Boleh padam Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perbezaan antara ibadat dan juga muamalat. Ada beberapa perbezaan di antara ibadat dan juga muamalat yang kita akan senaraikan insya-Allah taala. Okey. Kita lihat di hadapan putih perbezaan dua, ibadat dan juga muamalat.
Ini adalah al-ibadat, ini adalah al-muamalat. Apa perbezaan dia? Perbezaan yang pertama, ibadat ini adalah alaqah. Alaqah ni makna apa? Hubungan. Hubungan antara seorang antara manusia dan juga Allah. Bila sebut tentang muamalat adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Okey. Yang kedua, ibadat ni kita tak tahu sebab. Kita panggil illah, tak tahu illah. Illah ni makna apa? Sebab. Illat. Yang ini muamalat kita tahu sebab. Sebab apa jualan ini dibenarkan? Harus. Sebab apa tak boleh? Kerana ada unsur riba, ada unsur rasuah, ada unsur penipuan, gharar, khianat dan sebagainya. Jadi ini kita dapat tahu illah, sebab, illat. Yang ketiga, akal kita dapat tahu, dapat capai. Akal dapat capai apa yang ni nombor 3 dalam bab muamalat. Akal dapat capai. Sebab apa sewaan ini boleh, sewaan ini tidak boleh? Sebab apa jual beli ni boleh, jual beli tak boleh? Kita boleh fikir. Akal boleh capai. Kerana ada unsur-unsur penipuan tu yang tak boleh tu. Ini ibadat tak boleh, akal tak boleh capai. Sebab apa sembahyang zuhur 4 rakaat? Sebab apa puasa hanya bulan Ramadan, tak puasa bulan Rejab? Okey. Kemudian yang keempat, ulama tak boleh ijtihad. Tak boleh ijtihad. Mana tak boleh bagi buah fikiran. Ibadat yang Allah Ta'ala ceritakan itu ibadat. Tak boleh, ini pendapat ulama menyatakan ibadatnya seperti tak boleh. Tapi dalam bab muamalat boleh berijtihad. Tambah-tambah pada zaman sekarang lagi banyak teknologi dalam bab muamalat ni, jual beli dan sebagainya. Jual beli emas ke apa ke, saham ke, semuanya berkait, maka perlu kepada ijtihad pandangan di kalangan ulama. Berbeza dengan ibadat. Ibadat tidak boleh untuk berijtihad, tidak ada ruang. Kemudian ibadat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan asy-syari'. Syariat ni Allah Taala, orang zat yang mensyariatkan, akan terang secara tafsil. Tafsil ni mana apa? Detail, tafsil, terperinci. Adapun untuk muamalat, Quran tak cerita secara terperinci, bahkan secara ijmal. Maka kita perlu lihat kepada maqasid, kepada makna. Sebab apa Quran cerita benda ni boleh, benda ni haram, sebab apa? Maka Quran tak cerita secara detail. Okey, boleh padam? Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahagian fiqh ni, banyak di kalangan fuqaha yang terdahulu, kebanyakan di kalangan mereka bahagikan kepada 4 je. Okey, bahagikan kepada 4, iaitu al-ibadat. Ibadat apa? Iaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia dan juga penciptanya Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-muamalat, yang berkaitan dengan akad, berkaitan dengan harta, sewaan, pinjaman, lagi apa lagi? Jualan. Al-munakahat berkaitan dengan kekeluargaan, perkahwinan, penceraian, rujuk. Al-hadanah, hak penjagaan anak bila berlaku penceraian. Ar-radha'ah, susuan. Al-jinayat, yang keempatnya al-jinayat, iaitu berkaitan dengan kita panggil apa ni? Hukuman hudud, ta'zir.
Okey, qisas dan sebagainya. Jadi pembahagian ini adalah yang masyhur lah di sisi ulama-ulama yang mutaqaddimin. Secara ghalib kebiasaannya mereka akan susun 4 ni: al-ibadat, al-muamalat, al-munakahat, wal jinayat. 4 ni. Okey. Cuma sebahagian kitab ada yang mereka dahulukan. Apa dia? Dahulukan muamalat ke atas munakahat. Ada sebahagiannya munakahat dulu baru muamalat. Nampak? Susunan tu berbeza lah. Tapi tak lari daripada 4 ni. Itulah mazhab fiqh yang secara ghalib, yang umumnya. Sebahagian di kalangan ulama mereka tak letak bab jinayat, ibadat. Mereka letak rubu'ul ibadat, rubu'ul jinayat. Rubu' itu dengan maksud juzuk. Rubu' dengan maksud juzuk, bahagian ibadat. Bab bahagian jenayah. Bab bahagian rubu'. Okey, raba'in, rubu'. Kalau tuan-tuan lihat penggunaan ini pernah digunakan oleh Sayyid Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati, kitab I'anatul Talibin fi halli alfadhi Fathul Mu'in. Okey, dia ada sebut apa dia? Iaitu rubu'ul ibadat, rubu'ul muamalat, rubu'ul munakahat, rubu'ul jinayat. Jadi ini semua adalah dipanggil rubu' bermaksud juzuk, bahagian. Semua term berbeza. Okey. Dan Ibn Taymiyah telah memberi sebab illah, rahsia tertib. Ulama-ulama fiqh dalam kitab mereka mulakan ibadat, kemudian muamalat, kemudian munakahat, kemudian adalah jinayat. Di antaranya kerana maslahatul qalbi muqaddamah ala maslahatil badan. Kemaslahatan, keperluan hati itu lebih utama berbanding keperluan badan. Hati kena bersih untuk ibadat dengan Allah, baru muamalat akan jadi elok. Nampak? Sebab itu ulama-ulama fiqh mereka mendahulukan dalam kitab-kitab mereka yang pertama bahagian ibadat. Bila hubungan dengan Allah baik, insya-Allah dengan makhluk-makhluk lain akan jadi baik. Bila hubungan dengan Allah baik, mana ikhlas, hati bersih. Jadi telah sempurnalah kemaslahatan hati. Jadi keperluan hati dan juga badan dalam bab ibadat dan juga muamalat. Muamalat dalam badan lah, jual beli, sewaan dan sebagainya. Kemudian baru disebut bahagian munakahat, kerana munakahat adalah keperluan seseorang, individu. Jelas bila duit ke depan dunia, duit dah banyak, kereta dah ada, rumah dah ada, nak apa lagi? Nak isteri lah, nak kahwin. Nampak? Bila dah kahwin, macam-macam masalah datang. Ada yang berlaku perceraian dan sebagainya. Maka di situ ada hukum hakamnya. Okey. Kemudian apabila mereka sebut tentang maslahat, keperluan individu, maka ulama-ulama fiqh menyebut pula al-masalih, keperluan-keperluan, iaitu untuk menolak keburukan, kemudaratan, iaitu dengan diletakkan bab yang terakhir, iaitu babul jinayat. Okey, babu al-jinayat. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam bab ini sebenarnya, kalau kita lihat ulama-ulama dahulu telah susun dalam kitab-kitab mereka, yang utamanya adalah 4 bab ini: ibadat, munakahat, dan juga al-ibadat, muamalat, munakahat, dan juga jinayat. Okey, kalau tuan-tuan pergi lebih lagi jauh, kita akan lihat di sana. Seperti mana kita bincangkan semalam. Apa dia? Dalam asalnya mereka kaitkan dua, sama ada manusia dengan manusia,
itu dipanggil sebagai muamalat. Ni term yang awal-awal digunakan. Apa muamalat? Manusia dengan manusia, termasuklah jenayah, termasuklah munakahat, termasuklah muamalat, hubungan negara sama negara, dipanggil apa, alaqah ad-dawliyah. Semuanya dipanggil muamalat. Bila mana hubungan satu manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil sebagai ibadat. Okey. Dan term ini telah diubah dalam muamalat ini. Dia telah dipecahkan, dikecilkan jadi subtopik. Bila? Selepas daripada zaman awal-awal. Okey, apa dia? Dipecahkan macam mana? Muamalat ini dia dipecahkan kepada beberapa perkara. Di antaranya adalah dipanggil sebagai al-ahwal asy-syakhsiyah. Al-ahwal asy-syakhsiyah ini sebenarnya namanya munakahat. Perkahwinan, penceraian, rujuk, hadanah, hak penjagaan. Semua itu dipanggil al-ahwal asy-syakhsiyah. Dan hukum hakam ini dicerita dalam Quran lebih kurang 30 ayat. Okey. Yang kedua adalah dipanggil sebagai al-ahkam al-madaniyah. Apa madaniyah? Yang menceritakan tentang jual beli, sewaan, pinjaman, gadaian dan sebagainya. Itu semua juga ayat Quran menceritakan hukum hakam lebih kurang 30 ayat. Okey. Kemudian yang menceritakan tentang al-jinayat, jenayah, jinayat, tentang jenayah. Tentang jenayah ni, apa jenayah? Hudud, ta'zir. Okey, hukuman-hukuman yang dikenakan, qisas dan sebagainya. Ini ini bukan 30 berapa? 70. Betul 70 ayat. Di sini juga 70 ayat. Nampak? Dah 140 ayat. Jinayat adalah 30 ayat saja. 30 ayat. Dan di sana ada lagi bab dipanggil sebagai al-iqtisadiyah. Quran sebut mengenai dengan ekonomi. Okey? Ekonomi. Iaitu mengenai dengan baitul mal, sistem baitul mal dan sebagainya. Maka itu adalah hanya 10 ayat sahaja. Dan ada beberapa lagi, iaitu hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Bagaimana negara Islam, di bawahnya ada orang bukan Islam, dipanggil musta'man ataupun zimmi. Maka di situ juga ada ayat yang lebih kurang kesemuanya sekali. Termasuk juga dapat al-ahkam al-murafa'at, iaitu mengenai dengan di mahkamah, ada sumpahnya, ada saksi dan sebagainya. Jadi di situ semua sekali lebih kurang 280 ayat, hampir ke 300 ayat mengenai dengan fiqhul Quran, iaitu hukum hakam mengenai dengan fiqh. Pecahan dia banyak lagi, pecahan dia. Okey? Banyak lagi. Dan ini di antaranya lah. Okey. Kemudian kita lihat, dan perkara-perkara ini disebut sebenarnya, apa yang saya cerita ni rupanya ada disebut di mana? Pada bab yang kita akan bincangkan selepas ini, semua ada menceritakan tentang perkara ini. Okey, ulama-ulama al-mu'asirun, yang ulama-ulama yang mutaakhir ini, mereka bahagikan kepada beberapa bahagian kerana bersandar kepada fiqhul islami, iaitu satu sistem yang syumul, yang merangkumi semuanya, termasuklah tasarrufat, penggunaan perbelanjaan daripada manusia, sama ada individu ataupun secara berkumpulan, berjemaah, sama ada negara. Okey. Dan fiqh ini tidak meninggalkan satu sudut pun daripada sudut-sudut kehidupan, aspek-aspek kehidupan. Fiqh tak tinggalkan, melainkan baginya ada hukum. Nampak tak? Kita lihat
perkara yang pertama dipanggil sebagai al-ibadat. Yang kita bagi tahu tadi berkaitan dengan nazar, penyembelihan, korban. Ini semua adalah fiqhul ibadat. Okey? Yang kedua, fiqhul muamalat. Fiqhul muamalat berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jual beli, sewaan, hibah, syarikah, perkongsian. Ini semua dipanggil sebagai al-qanun al-madani ataupun al-ahkam al-madaniyah seperti di papan putih tadi. Dan yang ketiga dipanggil sebagai al-ahwal al-syakhsiyah ataupun al-ahwal al-usariyah, perihal kekeluargaan, akad nikah kahwin dan sebagainya. Okey. Ini semua dikenali sebagai al-qanun al-ahwal, qanun al-ahwal al-syakhsiyah. Okey. Kemudian seterusnya dipanggil sebagai al-ahkam al-jinaiyah. Al-ahkam al-jinaiyah dia merangkumi yang kita bagi tahu tadi, hudud, ta'zir dan sebagainya. Dia adalah dipanggil al-qanun al-jinai. Okey, al-qanun al-jinai. Kemudian kita lihat lagi yang kelima dipanggil ahkam al-murafa'at, mengenai mengangkat dakwaan. Bagaimana sabitnya dakwaan tersebut, bagaimana keputusan yang dibuat oleh hakim di mahkamah. Semua itu dikenali sebagai qanun al-murafa'at. Ahkam al-murafa'at, yang diangkat kes di mahkamah dan bagaimana penyelesaiannya. Okey. Kemudian seterusnya dipanggil al-ahkam ad-dusturiyah. Al-ahkam ad-dusturiyah. Apa itu al-ahkam ad-dusturiyah? Iaitu perbahasan mengenai nizamul hukum pada daulah, pada sultan al-ammah, penguasa-penguasa umum, raja-raja dan sebagainya. Okey, sultan. Wal qawaid allati yanbaghi 'alaiha al-hukm, dan juga kaedah yang sepatutnya hukum dibina di atasnya, seperti ada sistem syura, al-adalah, al-musawah, persamaan, tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Okey. Dan fiqh ini lebih familiar dengan dipanggil sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah, itu dipanggil dusturiyah. Al-ahkam ad-dusturiyah, apa yang berhak pada satu jamaah, apa yang bagaimana nak dibuat satu hukum, perlukan kepada meeting mesyuarat kabinet dan sebagainya. Itulah dipanggil sebagai nizamul hukum ataupun al-ahkam ad-dusturiyah. Dan ayat yang membincangkan perkara ni tak banyak dalam Quran, lebih kurang 10 ayat sahaja. 10 ayat. Berbeza dengan ahkamul murafa'at tadi, dia ayatnya lebih kurang 13 ayat mengenai dengan sumpah, dakwaan dan sebagainya. Okey. Kemudian mengenai dengan al-ahkam ad-dauliyah yang berkaitan dengan kenegaraan Islam, negara Islam dengan bukan negara Islam. Di sana ada hubungan diplomatik perdamaian ataupun sebaliknya peperangan yang berlaku. Seperti itu juga hubungan negara Islam dengan orang bukan Islam tetapi duduk di bawah pemerintahan Islam. Bagaimana, apa caranya, apa etika yang mereka boleh buat. Itu semua adalah dinamakan apa? Al-ahkam dauliyah. Ini dipanggil sebagai siyar ataupun al-maghazi. Siyar jamak kepada sirah. Okey. Qanun ini dipanggil sebagai al-qanun ad-duali, al-ami, al-am. Okey. Al-ahkam ad-dauliyah ini mengenai dengan negara Islam, hubungan dengan negara lain ataupun negara Islam, hukum ke atas orang bukan Islam duduk di bawah negara Islam. Ini semua lebih kurang 25 ayat membincangkan tentang perkara ini. Yang terakhir dipanggil al-ahkam al-iqtisadiyah, yang mana dia berkaitan dengan natijah kekayaan, harta. Okey, membincangkan perkara yang berkaitan dengan natijah harta, cara pembahagian, cara penggunaan harta. Macam Baitul Mal nak mensistematikkan
Baitul Mal. Okey. Dinamakan qanun ini, undang-undang ini dinamakan sebagai, hukum ini dinamakan sebagai Al-Qanun Al-Mali ataupun Nizam Tanzim Mawaridid Daulah. Banyak nama dia lah. Term-term tu banyak. Okey. Ayat ni 10 ayat yang kita sebutkan tadi. Sikit je. Disebut dalam Quran. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ahkam dasturiyah dipanggil as-siyasah asy-syar'iyyah, tentang politik. Ulama-ulama fiqh dah karang dah. Zaman dahulu lagi, di bawah tajuk al-ahkam as-sultaniyah wal wilayah al-ammah, milik karangan Abul Hasan Al-Mawardi. Dan juga al-ahkam as-sultaniyah, karangan Imam Abi Ya'la Al-Firai Al-Hambali. Okey. Dan mengenai dengan dauliyah, dipanggil sebagai hukum hakam dauliyah negara ni, kita panggil siyar, babu siyar, mengenai dengan sirah-sirah perjalanan ataupun peperangan. Okey. Kita lihat lagi perbahasan yang berikutnya mengenai dengan al-mabahath yang baru, iaitu al-hajah ila syariah. Kita ni perlu kepada syariat, keperluan. Bila sebut tentang perkataan syariah, keperluan kepada syariat, kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Apa dia tu? Iaitu keperluan manusia kepada syariat. Manusia ni perlu kepada syariat. Yang kedua, jenis sistem pensyariatan. Yang ketiga, keperluan manusia kepada pensyariatan samawi, pensyariatan Islamiyah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keperluan manusia kepada syariat. Allah Subhanahu wa taala, dia ciptakan manusia, dan manusia ni berbeza dengan makhluk lain tau. Tak sama dengan lembu, tak sama dengan haiwan, tumbuhan. Okey, sebab Allah Taala beri kepada manusia akal. Beri kepada manusia al-qudrah 'ala nutq, bermampu untuk berkata-kata, dan juga mampu untuk membezakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Okey, inilah yang menjadikan manusia terbeza, teristimewa daripada makhluk-makhluk yang lain. Bila dah teristimewa dan terbeza daripada makhluk yang lain, maka Allah Ta'ala pilih manusia juga sebagaimana taklif, paksi, untuk taklif, dipertanggungjawabkan dengan macam-macam tugasan, dan juga dia menjadi khalifah di permukaan bumi. Okey. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, dan bersama dengan manusia itu Allah Taala ciptakan satu kekuatan syahwat. Satu keinginan syahwat, yang mana keinginan syahwat ini dia akan mendorong kepada keburukan. Bila dah mendorong kepada keburukan, manusia ikut juga, layan juga syahwat, maka dia akan jadi perkara yang melampaui batas. Sebab itu manusia boleh buat apa yang haiwan tak buat. Haiwan tak pernah dengar dalam sejarah haiwan buat, manusia boleh buat. Benda-benda yang bukan-bukan, yang tidak baik. Dan juga manusia boleh ikut syahwat, akan makan harta orang lain, tipu orang lain, bunuh orang lain dan sebagainya. Bagi manusia ni sebenarnya Allah Ta'ala bagi dia dua kekuatan yang berlawanan, bertentangan. Satu adalah kekuatan kebaikan, iaitu kekuatan akal. Satu lagi adalah kekuatan syahwat, kekuatan keburukan, iaitu syahwat. Jadi sudah pasti akal ini tak mampu untuk melawan
Akal sahaja tak mampu untuk melawan dengan syahwat. Kerana dunia ini penuh dengan keinginan nafsu. Nafsu nak tu, nak ni, semua nak. Dan juga perkara yang jahat semua nafsu nak. Jadi akal satu saja tak mampu untuk melawan semua perkara-perkara ini. Dan sejarah manusia telah menyaksikan perkara ini, macam mana kejahatan manusia yang telah berlaku. Okey. Sebab kejahatan inilah manusia ikut hawa nafsu lah. Kerana itu kita semua manusia perlu kepada pensyariatan. Supaya bila ada pensyariatan, di sana adanya penerangan mengenai dengan apa yang boleh bagi mereka, apa yang hak mereka, apa yang bukan hak mereka, apa yang menjadi tanggungjawab mereka, menjadi kewajipan mereka untuk mereka tunaikan. Itu yang penting syariat. Sebab itu akal ini kena berada di atas. Akal berada di atas, dia akan kontrol nafsu. Tetapi malangnya, bila mana nafsu di atas, dia kontrol akal. Itu yang jadi lebih teruk daripada haiwan. Lebih teruk daripada haiwan. Tak pernah kita dengar haiwan membunuh anak, haiwan memijak anak, memukul anak, melakukan persetubuhan luar tabi'i. Tak pernah dengar. Tapi manusia berani melakukan perkara tersebut. Manusia adalah ada ketamadunannya tersendiri. Manusia ni tak mampu hidup seorang-seorang. Kita sendiri banyak duit, harta banyak, ada kereta berpuluh biji, rumah ratusan buah rumah, tapi tak mampu untuk kita hidup seorang. Sebab kita perlukan pakaian, nak buat pakaian perlukan orang lain nak beli. Kita lapar, makan, ada benda yang kita perlu beli, tak mampu untuk buat. Kasut, selipar, tak mampu untuk jahit, untuk beli, kita buat, melainkan kita kena beli. Jadi semua manusia di kehidupan dunia ini iaitu kemasyarakatan sosial perlu. Itulah fitrah al-hayah al-ijtimaiyah. Tak mungkin manusia dapat uruskan diri seorang-seorang, tak perlu orang lain. Bahkan antara satu manusia dengan manusia yang lain saling perlu memerlukan. Dan di situlah sebenarnya syariat kita perlu untuk menentukan ini haknya, ini bukan haknya, ini kewajipannya yang perlu dilaksanakan dan sebagainya. Bila kita kata manusia tak mampu hidup seorang, perlu secara bersosial, bermasyarakat. Manusia perlukan bantuan orang ni perlukan bantuan ini. Jadi sudah pasti itulah dipanggil hubungan antara manusia dengan manusia. Bila ada hubungan manusia dengan manusia, alaqah, hubungan, sudah pasti di sana akan menatijahkan perbalahan. Bila menatijahkan perbalahan, dan manusia akan berasa bebas, hurriyah, akan rasa bebas. Sebab itu bila marah boleh kata apa saja, boleh buat apa saja. Syariat datang untuk membataskan perkara ini. Ada benda yang kamu tak boleh usik orang lain, tak boleh usik harta orang lain, tak boleh usik tubuh badan orang lain, tak boleh pukul orang lain. Ini datangnya syariat untuk menentukan hak-hak di antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Rashad Hassan Khalil dan juga Abdul Fattah Al-Barshumi dalam kitab yang bertajuk Al-Fikrus Sami fi Tarikhil Tashri' Al-Islami. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tak dapat tidak beberapa kaedah untuk membataskan kebebasan secara mutlak bagi manusia itu diperlukan. Untuk menyusun balik hubungan-hubungan antara satu negara, antara satu bangsa, satu kabilah, satu manusia dengan manusia yang lain, kabilah yang lain, bangsa yang lain, negara yang lain, diperlukan. Barulah hidup akan aman dan tenteram. Dan kaedah yang diperlukan ini, itulah dinamakan sebagai syariah ataupun dinamakan sebagai al-qanun, undang-undang. Sekarang kita lihat syariah ada beberapa jenis.
bila sebut tentang syariah, tersusun di bawah syariah itu, syariah tersusun akan lahir di bawah syariah ini beberapa jalur, iaitu hukum hakam. Okey. Yang mana hukum hakam tersebut ada yang manusia buat, dipanggil sebagai al-qanun al-wad'i ataupun al-syariah al-wad'iyah. Ada yang mana Allah Ta'ala yang tetapkan, itu dipanggil syariah Islamiyah ataupun syariah as-samawiyah. Okey, kita lihat al-qanun wad'i. Al-qanunul wad'i iaitu apa yang telah jelas, telah muncul, syariat ataupun undang-undang yang manusia buat ini semenjak dahulu lagi, semenjak Allah ciptakan manusia. Cuma caranya berbeza-beza. Zaman dahulu, faqad zaharat awalan ala syakli uhudin basitah. Zaman dahulu hubungan di antara satu kabilah dengan kabilah. Kabilah ni tak boleh murtad bagi kabilah lain. Kabilah ni tak boleh lari kabilah ni. Itu dinamakan sebab mereka buat juga qanun, perjanjian, tetapi dalam bentuk perjanjian yang ringkas, yang simple. Okey. Kemudian bila dah ada ketamadunan, kemajuan sikit, apa dia, mereka ala syaklin awamirihi wa nawahin tasduru min syuyukhil qabail. Jadi mereka akan mengikut apa yang telah diputuskan, ditetapkan oleh masyaikh qabilah, iaitu leader. Qabilah dia ada leader dia, ketua dia. Jadi setiap ketua qabilah akan tentukan undang-undang. Mereka akan ikut undang-undang tersebut. Dan yang terakhir sekali, bila dah tamadun dah makin berkembang, makin maju, apa dia? Iaitu mereka mengambil qawaid at-tasyri'iyah, ataupun satu kenyataan, satu papan tanda, yang ditulis undang-undang dan dibukukan, dan itulah yang digunakan. Okey, kaedah ini, kaedah tasyri'iyah ini datang untuk menatijahkan bagi apa yang manusia pilih, manusia yang letakkan. Sebab apa? Manusia yang putuskan dalam mesyuarat kabinet dan sebagainya, dan diletakkan pensyariatan ataupun undang-undang tersebut kerana mereka tidak lain tidak bukan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, supaya dalam setiap hari manusia akan hidup aman, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan. Okey, itu dipanggil al-qanun wad'i. Ada peringkat-peringkat dia. Dan yang keduanya dipanggil sebagai syariah al-samawiyah, iaitu hukum hakam yang semenjak awal lagi penciptaan manusia Allah Ta'ala syariatkan kepada, letakkan syariat. Bagi setiap umat ada hukum hakam yang bersesuaian dengan manusia pada zaman tu. Kerana Allah Ta'ala menjaga kemaslahatan, hak-hak manusia mengikut peredaran zaman, mengikut zaman. Zaman Fir'aun tak sama macam zaman kita. Okey, syariat al-Islamiyah ataupun as-samawiyah, sumbernya hanya satu, adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita perlukan kepada tasyri' as-samawi, pensyariatan Islamiyah? Sebab apa kita perlukan? Kerana Allah Ta'ala tak ciptakan manusia untuk hidup kat dunia diberi kebebasan hak manusia. Apa yang kamu nak buat, apa yang kamu nak minum, makan. Apa yang kamu nak kata. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala ciptakan manusia ni untuk beribadat kepada Allah, untuk sampai kepada penghujungnya hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Ta'ala ciptakan manusia untuk mereka sembah Allah. Okey. Manusia hebat macam mana pemikiran dia, akal dia tak mampu untuk melepasi daripada, untuk apa kita kata, bijaknya pemikiran manusia, akal manusia dia terbatas. Dia tak boleh melepasi daripada garisan yang Allah Ta'ala berikan, batasan kemampuan manusia sekadar itu. Okey.
Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggalkan manusia begitu saja di kehidupan dunia. Bahkan Allah Taala hantar Rasul, Allah Taala hantar kitab dan juga syariat-syariat yang mana bersesuaian dengan fitrah as-sawiyah, fitrah manusia, untuk menjamin kebahagiaan manusia dunia dan juga akhirat. Allah Taala bagi dalam suratul Maidah ayat 48, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka mengenai perkara yang mana datang kepada kamu daripada kebenaran. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsir, dalam menafsirkan ayat ini, makna ayat Allah Ta'ala jadikan Taurat untuk orang, untuk apa? Umat Nabi Musa, iaitu mereka yang layak beriman dengan Taurat, beramal dengan Taurat. Injil untuk ahli dia, Quran untuk ahli itu, iaitu syariat Nabi Muhammad. Pensyariat ini adalah bagi pensyariatan dan juga ibadat. Pensyariatan berbeza. Zaman Nabi Adam boleh kahwin dengan adik-beradik. Zaman Nabi Musa pensyariatannya berbeza. Zaman Nabi Sulaiman boleh simpan patung. Adapun syariat ini berbeza-beza, tetapi tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbezaan pada asal tauhid, hanya dakwah kepada Allah yang Maha Esa. Okey. Dakwah Rasul-Rasul hanya satu, menyeru Allah yang Maha Esa. Cumanya furu' atau masalah fiqh tu berbeza-beza. Dengan sebab apa? Dengan masalah fiqh ini berbeza dengan sebab masanya tak sama, tempatnya tak sama. Okey. Allah Ta'ala letakkan satu hukum, satu syariat sesuai dengan masa, sesuai dengan tempat, sesuai dengan umat tersebut. Okey. Kesimpulan yang kita dapat simpulkan di sini, ada beberapa perkara. Apa dia tu? Syariat ini adalah satu ibarah yang di bawah syariat ada beberapa jalur yang menyatakan hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan kepada hamba ini. Apa yang telah diberitahu oleh Nabi SAW. Perkara yang kedua, midan al-fiqh. Bila sebut tentang lapangan fiqh, adalah lapangan yang sangat luas, bukan kecil, sempit, tidak. Okey. Sebab itu fiqh ada beberapa bahagian. Qasim al-fiqh ma'qulul ma'na. Ada fiqh yang mana boleh kita tahu sebab dan tak boleh kita tahu sebab, dalam bab ibadat dan juga dalam bab muamalat yang kita telah bincangkan awal-awal tadi. Di antara bab fiqh al-ibadat wal muamalat al-munakahat, al-jinayat, yang ulama muasirin mereka pecahkan lagi banyak tau. Asal-asal dua je, ibadat muamalat. Kemudian datang zaman kedua, dia pecah lagi ibadat, muamalat, munakahat dan juga jinaiyat. Datang lagi yang contemporary, yang mutaakhirin ini, mereka pecahkan lagi banyak al-ibadat, al-muamalat, al-ahwal al-syakhsiyah, al-jinaiyah, al-dusturiyah, al-alaqat al-dawliyah, al-murafa'at. Macam-macam. Semua ada dalam tu. Dipecahkan lagi banyak. Manusia perlu kepada pensyariatan kerana pensyariatan, kerana apa? Manusia madani bi tab'ihi la yastati' an ya'ishu wahdah. Manusia tak mampu hidup seorang-seorang, perlu kepada masyarakat. Kepada orang lain. Cuma bila perlu pada orang lain, dia ada batasan. Ada hak yang kamu tak boleh sentuh, ada hak yang kamu tak boleh usik. Itulah kita perlukan kepada tanzim, susunan semula untuk qawaid, untuk sistem kaedah syariat undang-undang yang membataskan kebebasan mutlak manusia dan juga hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Sebab itu kita ada hukum al-wada'i, sangat penting.
InsyaAllah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita akan lihat pada keesokan harinya dalam bab maqasid asy-syariah al-islamiyah. Kita lebih lihat esok, insyaAllah kita lihat secara lebih tuntas mengenai dengan apa itu maqasid asy-syariah, dan jika diberi kesempatan kita akan huraikan apa itu ad-daruriyat, apa itu al-hajiyat, apa itu at-tahsiniyat. Semua itu dalam al-maqasid al-maqasid asy-syar'iyyah. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, cukup sekadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Jangan lupa tekan butang share, memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, supaya ramai rakan-rakan friend tuan-tuan mengambil bahagian untuk mendapatkan pengenalan ilmu fiqh yang kita bincangkan pada hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Tuan-tuan yang terlepas layari secara langsung kita pada pagi ini, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah admin akan sediakan playlist untuk tuan-tuan, so boleh tuan-tuan refer di sana pengajian-pengajian kita yang sebelum ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.